Terima kasih Nur Fatihah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM diingatkan agar kerap turun padang bagi mengetahui permasalahan yang dihadapi rakyat sekaligus membantu mereka mencari penyelesaian. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, PPM merupakan entiti penting yang turut berperanan menjelaskan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat dan ia perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan amanah, telus dan dedikasi. Datuk Musa menyatakan perkara itu dalam Majlis Angkat Sumpah Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM yang baharu bagi Dun Sulabayan, Tunku dan Tanjung Batu di pejabatnya di Kota Kinabalu. Menurutnya, pelantikan berkenaan bukanlah satu keistimewaan, malah merupakan penghubung bagi memudahkan rakyat mengadu serta membolehkan PPM memberikan penjelasan awal kepada rakyat. Saya berajam untuk membantu mereka dalam soal-soal meningkatkan soal sosioekonomi kehidupan mereka seharian, di mana kawasan Sulabayan ini terdedah kepada kawasan yang melibatkan kawasan penanaman rumpai laut. Mengenal pasti masyarakat di kawasan N49 ini sentiasa terjaminlah mengenai dengan ekonomi, taraf ekonomi dan juga sumber. Saya akan fokuskan kepada memang kebijakan pembangunan, ekonomi dan pembangunan. Itu yang kita harapkan daripada yang selama ini masyarakat rakyat di kawasan itu amat memerlukan. Turut hadir menyaksikan pelantikan dan Majlis Angkat Sumpah itu adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman. Lebih 200 penduduk tempatan di Kampung Gana, Kota Marudu menerima dokumen pengenalan diri hasil program Mahkamah Bergerak Sabah yang diadakan di daerah tersebut baru-baru ini. Hakim Besar Mahkamah Sabah dan Sarawak Tan Sri Richard Melanjun menyatakan program seumpama akan diteruskan dari semasa ke semasa melibatkan beberapa lokasi terpilih di negeri ini seperti Pulau Banggi, Kudat dan Kampung Buayan, Pinampang. Pihaknya juga akan ke pantai timur Sabah seperti Kinabatangan dan Pulau Jambungan, Sandakan serta Sempurna. Kami akan teruskan program ini asal ada orang kampung yang tak ada dokumen, kami akan masuk juga apa yang kita boleh buat. Tan Sri Richard ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Johar tentang aktiviti mahkamah seperti projek pembinaan bangunan baharu Mahkamah Sabah dan Sarawak selain peranan mahkamah dalam program alam sekitar di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu. Pusat Refleksologi bagi golongan orang kurang upaya OKU cacat penglihatan di Pusat Latihan Kebajikan Wallace Tuaran dijangka siap penghujung Oktober ini. Presiden Pertubuhan bagi Orang-Orang Buta Sabah, Datuk Roslin Chiu Bikoh berkata, ia bakal memberi manfaat kepada golongan OKU di pusat berkenaan untuk mendapatkan pekerjaan apabila siap sepenuhnya. Selain itu, pembinaan bangunan baharu tersebut juga menjadi pusat latihan kepada penghuni untuk meningkatkan kemahiran yang boleh menjana pendapatan. Bangunan itu juga kami akan gunakan untuk melatih para OKU penglihatan yang kami daftar baru daripada luar bandar untuk dilatih mendapatkan kemahiran dalam kemahiran refleksologi. Datuk Roslin bercakap kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan hormat ini bertujuan memaklumkan Tun Johar mengenai usaha menaik taraf prasarana dan infrastruktur pertubuhan tersebut. Wallace Chartered Workshop Tuaran yang berkeluasan 7.29 ekar kini dihuni 60 penghuni.
Lebih 80% melibatkan masalah tunggakan gaji guru agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins yang mengajar di Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Menengah Agama Negeri berjaya diselesaikan. Manakala tunggakan selebihnya melibatkan 70 guru agama masih dalam proses penyelesaian dan dijangka memperolehi bayaran tunggakan awal bulan depan atau hujung tahun ini. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, ketika ini pihaknya berusaha untuk memberi penjelasan kepada guru agama terlibat mengenai kelewatan pembayaran berkenaan selain bekerjasama rapat dengan ibu pejabat bagi mempercepat urusan pembayaran. Masalah mereka ini masalah 20 tahun lebih dan Alhamdulillah dengan kerja keras Jahin, bahagian pentadbiran, sebahagian besar masalah mereka dapat diselesaikan setakat ini sehingga 2016 lebih 15 juta kerajaan keluarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Datuk Arifin ditemui media selepas mendengar taklimat mengenai permasalahan yang dihadapi guru-guru agama Jahins melibatkan tunggakan bayaran gaji di Wisma Muis Kota Kinabalu. Taklimat itu dikendalikan Ketua Penolong Pengarah Pentadbiran Keuangan Jahins, Absa Kadi. Beliau turut menyampaikan surat penyerapan kejawatan tetap guru Jahins dan surat kenaikan pangkat kepada 118 guru agama Jahins. Ketika ini, Sabah mempunyai lebih 700 guru agama. Suruhanjaya Tenaga menganjurkan program membuat pemeriksaan pepasangan elektrik dan penggantian kelengkapan elektrik kepada kelengkapan cekap tenaga di beberapa lokasi di kawasan pantai timur Sabah. Bagi fasa pertama, 2 lokasi dipilih menjayakan program tersebut iaitu di Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah dan Rumah Anak Yatim dan Miskin, Tanah Merah Merotai Tawau melibatkan 11 kontraktor elektrik di daerah berkenaan. Sebelum ini, program serupa telah dilaksanakan di 3 lokasi di daerah Sandakan. Pengarah Suruhanjaya Tenaga Kawasan Pantai Timur Sabah, Muhammad Yusul Yusuf berkata, penganjuran program ini bagi meningkatkan kesedaran orang awam terhadap kepentingan pendawaian elektrik yang selamat sekaligus dapat mendidik pengguna kaedah pencimatan tenaga. Kepentingan menggunakan tenaga elektrik secara cekap perlu diamalkan, terutamanya pada masa kini berikutan sumber tenaga semakin berkurangan dan kos utiliti yang semakin meningkat. Muhammad Yusul menyatakan demikian dalam program Touchpoint 2 Tawau 2016 di Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah Sungai Imam, Bombalai di Tawau. Persatuan Pesara Kerajaan PPK Sabah dan PPK Sarawak mengemukakan beberapa permohonan kepada Kerajaan Persekutuan menerusi majlis menandatangani memorandum antara kedua-dua persatuan itu di Kota Kinabalu. Ia termasuk permohonan kenaikan pencen sebanyak 20% bagi kategori paling rendah dan kenaikan sebanyak 5% untuk kategori tertinggi serta pengiraan pencen berdasarkan tempoh sebenar perkhidmatan dan tidak terhad kepada maksimah 30 tahun. Presiden PPK Sabah, Datuk Wilfred Linggam berkata, permohonan tersebut dibuat berikutan kos sara hidup yang tinggi khususnya di Sabah dan Sarawak selain keadaan ekonomi yang tidak menentu. Currently, we enjoy a 2% increase annually on our pension. Okay? We are appealing to the government to increase the annual increment starting from the lowest pensioners. When I talk about lowest, those are getting minimum pension. I think now it's 950 ringgit. Starting from there at 20%. And it's staggered. Staggered means it will slowly rise up to maximum of 5%. In other words, those pensioners who are receiving high pension will only get 5%. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media program Grow Old Peacefully dan majlis menandatangani memorandum antara PPK Sabah dan PPK Sarawak di Sembulan. Memorandum ditandatangani Presiden bagi kedua-dua persatuan iaitu Datuk Wilfred Linggam dan Julaihi Ismail. Memorandum yang dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan ini merupakan gabungan permohonan daripada PPK Sabah dan PPK Sarawak.
Seramai 7,400 pesara berdaftar dengan PPK Sarawak dan 3,500 pesara PPK Sabah. Persepsi dan tanggapan kurang tepat terhadap peranan Jabatan Insolvensi Malaysia MDI menyukarkan pihak MDI mentadbir kes kebangkrapan dengan lebih berkesan. Pengarah Negeri Sabah Jabatan Insolvensi MDI Cawangan Kota Kinabalu, Monica Linsua berkata, persepsi tersebut menyebabkan ramai penghutang yang diisytiharkan bankrupt tidak mahu atau takut untuk ke pejabat MDI, malah ada antaranya tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah mereka. Memang banyak persepsi orang menganggap jabatan insolvensi yang membangkrupkan individu, tapi sebenarnya bukan jabatan insolvensi yang membangkrupkan individu lah. Permohonan dibuat oleh pemiutang, bukan oleh jabatan kami. Monica bercakap pada pemberita RTM dalam satu temubual khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sekiranya penghutang yang dibankrupkan oleh mahkamah tidak hadir ke mana-mana pejabat MDI, akan menyukarkan MDI mendapatkan maklumat yang boleh membantu penghutang menyelesaikan hutang mereka kepada pihak pemiutang. Muflis ataupun bankrupt bermaksud apabila seseorang itu dijatuhkan hukuman bankrupt oleh mahkamah. Ini atas permohonan pemiutang ataupun penghutang sendiri, di mana tindakan kebankruptan yang boleh diambil oleh pemiutang mestilah tidak kurang daripada RM30,000 hutang. Sehingga kini seramai 8,456 penghutang yang berstatus bankrupt masih aktif dan ditadbir oleh MDI Cawangan Kota Kinabalu. Setakat Januari hingga Oktober tahun ini, MDI Kota Kinabalu merekodkan seramai 511 penghutang diisytiharkan bankrupt. Daripada jumlah itu, seramai 210 orang berumur 35 hingga 44 tahun dan 251 orang berusia 25 hingga 34 tahun. Manakala seramai 151 orang berumur 25 tahun hingga 34 tahun serta 4 orang lagi terdiri daripada mereka yang berumur di bawah 25 tahun. Mereka terdiri daripada 371 lelaki dan 140 wanita yang diisytiharkan bankrupt selepas gagal menjelaskan pinjaman peribadi, sewa beli kenderaan, pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan, kad kredit, cukai, pinjaman korporat dan menjadi penjamin sosial. Sehubungan itu, Monica berharap agar masyarakat dapat mengurus perbelanjaan dengan bijak dan tidak mengikut hawa nafsu, di samping meningkatkan pengetahuan dalam pengurusan kewangan bagi mengelak diisytiharkan bankrupt. Selain MDI Kota Kinabalu, orang ramai yang ingin berurusan dengan MDI bolehlah datang ke pejabat cawangan MDI Sandakan dan Tawau. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8.30 pagi ini, berlangsung seminar mengenai Renewable Energy, Energy Access for Poverty Eradication di Kota Kinabalu. Seterusnya, pada pukul 11.30 pagi, akan diadakan Majlis Penganugerahan Pingat dan Persaraan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah di Ibu Pejabat JBPM Lintas. Akhir sekali, pada pukul 2.30 petang, Majlis Perasmian Seminar ICT di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.